Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan mereaksi satu video lagi dari Ajar Channel. Ini rekomendasi dari kalian ya. Ini judulnya Dosa-dosa terkutuk Empire British. Saya nggak tahu apakah ini dosa-dosa yang dilakukan British kepada Malaysia atau secara menyeluruh gitu. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat sama-sama aja guys videonya. Bila kita cerita tentang Empire British, ada satu slogan yang paling terkenal. Matahari tak pernah terbenam di Empire British. Baru tahu aku. Empirenya sangat-sangat besar, yang paling besar dalam sejarah manusia dan mungkin selepas ini tak ada. Bener kah? Saya nggak tahu ya. Dulu Islam juga pernah menguasai separuh dunia kan? Nggak tahu guys. Ada lagi empire yang lebih besar daripada Empire British. Ia terlampau besar sampaikan kawasan di bawah jajahan takluknya. Sorry guys, ini maksudnya dalam artian penguasaan ya, penguasaan wilayah-wilayah ya, bukan penjajahan. Islam tidak pernah menjajah, menaklukkan penguasanya tapi tidak memeras uang, harta dan segala macam itu. Hanya menyebarkan Islam aja. Sentiasa ada yang mengalami waktu siang. Tu sebab matahari tak terbenam tu. Pada tahun 1913, 412 juta orang bernaung di bawah taklukannya. Lebih kurang 23% keseluruhan populasi dunia ketika itu. Pada kemuncak kuasanya, Empire British meliputi hampir 1/4 daripada kawasan daratan di planet bumi. Itu satu slogan lah yang sangat-sangat terkenal dikaitkan dengan Empire British. Tapi ada satu lagi slogan. Kalau ada dua ikan yang sedang bergaduh di dalam kolam, ketahuilah sebelumnya ada orang Inggris yang lalu. Bermakna sebegitu ini kali guys ya, dia apa istilahnya menghasut gitu ya. Emang di Indonesia pun ada gitu. Salah satu misi orang Belanda dulu tuh divide et impera. Ya antaranya adalah mengadu domba gitu. Ya mungkin British juga kurang lebih gitu ya. Dulu zaman kolonialisme itu memang itu adalah salah satu hal yang lazim lah ya. Kalau kita lihat ada konflik, apa-apa saja konflik di zaman moden ini pada masa sekarang, ketahuilah di belakangnya dahulu ada tangan-tangan British. Kerana jika diteliti sejarah, terdapat banyak dosa-dosa terkutuk yang dilakukan oleh Empire British yang berdarah dan bernanah malah membara sampailah sekarang. Bebanan orang putih. Cuba korang ingat dalam kelas-kelas sejarah korang, kalau korang tak tidur lah, macam mana kita belajar tentang sejarah kita yang pernah dijajah, dikolonisasi oleh Empire British. Kita diajar bahawa kolonisasi ini bawa banyak masalah kepada kedaulatan negara kita. Mereka merampas dan menjarah hasil bumi kita. Pejuang-pejuang kemerdekaan dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Penjajahan ini membawa banyak kesan buruk yang kita belajarlah dalam kelas-kelas sejarah. Tapi macam mana anak-anak murid di negara bekas penjajah ini belajar, diajar tentang empire mereka dulu? 180 darjah dari kita terbalik. Mereka belajar bahawa empire mereka itu adalah baik dan bukan itu saja, mereka menjajah, mengkolonisasi negara-negara lain. Itu sebenarnya adalah bukan setakat baik, malah mendatangkan kebaikan kepada negara itu sendiri. Sebab itulah adik kakak, pakcik makcik, orang yang buat jahat ni, mereka tak anggap diri mereka sebagai penjahat yang jahat mutlak 100% jahat.
Bentar guys, saya jadi ingat ya, memang orang kita tuh ya, orang Nusantara tuh selalu berhusnuzon gitu, baik pada prasangka baik pada orang. Jadi ketika penjajah datang membicarakan tentang kemakmuran, kita akan membawakan kemajuan, kita percaya aja gitu guys. Polos ya, mungkin polos ya, terlalu polos orang kita itu. Penjahat akan letak apa-apa sahaja alasan moral untuk menjustifikasikan kejahatan yang diorang buat. Diorang pergi bom puluhan ratusan ribu orang di negara lain. Apa alasan moral yang diorang kata? Diorang kata bahawa itu semata-mata nak mempertahankan diri. Tak masuk akal, membongak, tapi bagi diorang dah cukup lah tu, ada alasan moral. Hang pergi bunuh separuh daripada kehidupan yang ada sebab kau nak kurangkan kesengsaraan disebabkan populasi yang terlampau banyak. Sebaiklah aku tak tengok. Jadi tak kisahlah alasan moral apa yang kau letak, tak masuk akal, merepek ke, tak kisah, asalkan kau boleh menyedapkan hati kau dengan jenayah yang kau buat. Orang putih selepas daripada zaman pencerahan pada abad ke-16, mereka dijangkiti dengan satu penyakit bernama White Man's Burden, bebanan tanggungjawab orang putih. Iaitu diorang mula rasa lebih kurangnya macam diorang ni adalah bangsa terpilih lah gitu. Mereka yang terpilih dapat pencerahan sampailah mereka jadi maju dan kuat. Jadi diorang rasa diorang macam ada tanggungjawab moral untuk menyelamatkan dunia daripada kegelapan dan kemunduran. Dan diorang kena ajar bangsa-bangsa lain macam mana nak jadi maju dan berjaya macam diorang. Jadi itulah yang kita biasa dengar. Empire British ini dia bawa banyak kebaikan kepada negara koloni mereka. Mereka bina kereta api lah. Ini kita komen jap lagi. Bila orang putih anggap bahawa diri mereka lebih mulia, lebih elit, lebih tinggi kastanya daripada negara-negara jajahan mereka, maka satu penyakit utama Empire British adalah ataupun perkauman. Bangsa lain dianggap lebih rendah dan tidak bertamadun berbanding dengan bangsa orang putih. Hugh Clifford antaranya, residen British di tanah Melayu, bersungguh-sungguh membuat tulisan untuk memburuk-burukkan orang Melayu. Dia kata orang Kelantan ni jual anak-anak dengan harga yang murah. Orang Melayu tak kreatif, cuma pandai meniru. Orang Melayu ikut undang-undang lapuk dan tak mampu nak menghasilkan benda-benda baru. Dia kata orang Melayu ganas, banyak ikut khurafat, malas. Dia kata orang Cina ni sebagai tamak dan suka menipu. Dia kata bahawa orang-orang asli ni langsung tidak bertamadun. Semua ni apa tujuan dia? Tak lain, Hugh Clifford ni nak memberikan alasan moral bahawa orang British patut datang mengkolonisasikan tanah Melayu, tak lain untuk memajukan mereka. Jadi sepatutnya tanah Melayu yang patut berterima kasih sebab British ni datang. Macam tu pula. What the? Ideologi racism ini kemudian lagi marak menyala bila datang teori evolusi Darwin. Darwin ni sendiri dia adalah daripada England. Dalam teori evolusinya, Darwin mengatakan bahawa semua hidupan di atas muka bumi termasuklah manusia berevolusi daripada makhluk-makhluk sebelumnya. Maka manusia menurut Darwin berkongsi leluhur, berkongsi nenek moyang yang sama dengan beruk. Cuba korang tengok diagram yang sangat popular ini, namanya adalah Ascent of Man. Diagram ni tunjuk bahawa kononnya nenek moyang manusia yang paling primitif, yang rupa macam beruk sangat-sangat ni, dia berevolusi kemudian kepada manusia moden yang maju. Pemahaman Darwinism ini membawa kepada satu ideologi bahawa sesetengah bangsa lebih hampir dengan nenek moyang beruk.
maka lebih rendahlah taraf bangsa mereka. Orang putih dah pastilah dianggap sebagai golongan manusia yang paling maju dalam rantaian evolusi. Tapi siapa golongan manusia yang tak berapa nak lengkap evolusi diorang ni? Fikir saintis orang putih, maka diorang kata mestilah orang asli dan orang kulit hitam. Mereka ini adalah manusia yang lebih primitif, tinggalan proses evolusi. Jadi beberapa orang kulit hitam dan orang-orang asli ditangkap dan dimasukkan ke dalam zoo sebagai pameran evolusi. Antara yang paling kesian adalah nasib yang menimpa Ota Benga. Dia dicolek daripada keluarganya dan ditayangkan dalam zoo memang macam binatang. Ota Benga ditayang dan dipamerkan dalam sangkar monyet zoo di Bronx dan dianggap sebagai rantai penyambung antara keturunan monyet dengan manusia. Jadi orang yang datang dekat zoo tu memang tengok Ota Benga ni, dia orang tanya, ni perut ke manusia? Kesian tak kesian? Manifestasi kejahatan rasism perkauman orang putih ni antara yang paling teruk berlaku di Australia. Korang tak pelik ke macam mana Australia yang punya jauh lah daripada Eropah tu boleh penuh dengan orang putih? Dari mana datang orang putih Australia ni? Ini adalah antara ironi dalam sejarah bahawa orang putih yang datang ke benua Australia itu sebenarnya adalah banduan. Mereka adalah penjenayah-penjenayah dari British. Kapal pertama British datang mendarat di Australia pada tahun 1788 membawa banduan-banduan British. Banduan-banduan Mak Saleh ni kemudian mula buat koloni jajahan buangan dan diorang mula buat tanah Australia yang punya besar tu jadi milik diorang. Masalahnya, alamak, rupa-rupanya kat tanah ni ada orang lain. Ada orang asli, penduduk asal tanah tersebut. Jadi penjajah banduan ni pun duk fikirlah apa nak buat dengan konflik-konflik yang berlaku antara koloni banduan dekat Australia ni dengan penduduk asalnya orang asli dekat situ. Nak buat apa? Kita perang dan kita bunuh diorang ramai-ramai. Terdapat lebih kurang 400 rekod pembunuhan besar-besaran yang dibuat oleh penjajah banduan orang putih ini kepada orang asli Australia yang telah membunuh belasan ataupun puluhan ribu orang asli di situ. Orang asli ini dianggap macam binatang-binatang yang datang buat kacau dekat penempatan diorang, macam monyet-monyet datang buat kacau kan. Yalah, diorang ini pun menurut teori evolusi dianggap macam primitif, tak berapa nak manusia sangat, lebih kepada beruk. Orang asli ni kemudian dibunuh macam serangga perosak, malah ada yang digantung untuk menakut-nakutkan kawan-kawan orang aslinya yang lain. Bukan tu je, Mat Saleh ni juga bila diorang datang, diorang bawa sekali penyakit-penyakit yang tak pernah dihidapi oleh orang-orang asli Australia. Macam flu, cacar air, TB, immunity. Orang-orang asli tu tak dapat nak lawan penyakit-penyakit ini, maka mereka jadi pupus. Benda paling dahsyat yang penjajah ini buat kepada Australia bagaimanapun adalah apa yang dipanggil sebagai generasi hilang, the lost generation. Diorang colek anak-anak orang asli besar-besaran daripada keluarga diorang, iaitu sebelum anak-anak orang asli ni sempat belajar tentang tradisi dan cara hidup kumpulan mereka. Diorang kemudian Kristiankan anak-anak orang asli itu dan dipaksa diajarlah untuk hidup macam orang putih. Memang teruk, tapi paling-paling sekarang orang-orang putih dekat Australia tu diorang macam dah bertaubat sikit lah, dan diorang macam nak cuba untuk memperbaiki hubungan mereka dengan orang asli. Tapi diorang masih lagi ada resis kepada imigran-imigran yang datang ke Australia, terutama sekali imigran Muslim. Macam korang tak sedar ke korang yang datang tu siapa sebenarnya? Apa asal usul korang kat situ? Benar.
Pecah dan perintah. Apa ini Taktik maksudnya? terhebat, terbijak dan terjahat yang paling biasa diamalkan oleh empayar yang terbesar dan terkuat ini. Kalau korang tengok ada pergaduhan etnik mana-mana dekat dunia ini, boleh jadi kemungkinan penyebabnya adalah disebabkan dasar pecah dan perintah. Maka boleh jadi dalang dekat belakangnya siapa lagi kalau bukan British. Pecah dan perintah adalah satu teknik, satu polisi untuk kamu kawal jajahan takluk kamu dengan cara kamu pecahkan kumpulan mereka. Jadi kalau mereka dah berpecah, dia orang bergaduh sesama sendiri, apa yang akan berlaku adalah mereka akan jadi tak cukup kuasa, mereka jadi lemah nak melawan musuh sebenar mereka, iaitu pihak penjajah. Di tanah Melayu, kolonial Inggeris ini mainkan pecah dan perintah ini dengan cara mereka membawa masuk imigran India dan China. Kemudian mereka pecahkan, pisahkan kaum ini dengan pengkelasan yang berbeza-beza. Orang Melayu sebagai penduduk asal dibiarkan untuk duduk di kampung-kampung, bekerja sebagai petani, pesawah ataupun pegawai-pegawai rendah. Orang Cina pula diletakkan bertumpu di kawasan bandar, mereka jalankan perdagangan dan pelombongan. Orang India diletakkan di estet dan ladang-ladang getah untuk berladang. Hasilnya jadilah jurang ekonomi, sosial dan politik yang sangat-sangat besar antara kaum. Maka ini telah menyebabkan beberapa siri titik-titik hitam berdarah, iaitu pertembungan sesama kaum di tanah air kita ini yang kita tak nak berulang. Tapi Alhamdulillah, hasil daripada toleransi dan persefahaman antara kaum, kita taklah tengok sampai sekarang berlaku lagi krisis yang sampai menyebabkan darurat, iaitu pertembungan sesama kaum ni kita tak berapa nak nampak lagi dah. Alhamdulillah, Generasi kita harapkan baru benda ya itu ni. tak akan lagi berlaku selagi mana kita mengamalkan toleransi dan persefahaman antara kita. Tapi di tempat lain yang telah mendapat suntikan virus pecah dan perintah British, keadaannya tidaklah sebaik Malaysia. Di mana tuh? Iya benar ya. Situasi pertelingkahan etnik menjadi semakin parah baru-baru ini di India. Antara ikon utama dan terbesar pertelingkahan antara Muslim dan Hindu di India adalah Masjid Babri. Masjid Babri yang dibina pada abad ke-16 di Ayodhya dimusnahkan oleh gerombolan pada 1992 dan ini mencetuskan pergaduhan besar-besaran komuniti Hindu dan Muslim sehinggalah menyebabkan ribuan nyawa terkorban. Tempat runtuhan Masjid Babri ini kemudian digantikan dengan kompleks kuil Ram yang sangat-sangat besar dan grand yang baru-baru sahaja siap dibina pada tahun 2024. Tahun ni, puncanya adalah sebahagian orang Hindu menganggap bahawa Masjid Babri ini dibina di atas tapak runtuhan kuil legenda tempat Dewa Rama dilahirkan. Diorang anggap bahawa orang Islam dulu datang dan menjajah dan kemudian meruntuhkan kuil Rama ini. Lepas tu orang Islam buatlah Masjid Babri ke atas runtuhan kuil tu. Padahal sejarah mencatatkan bahawa sebelum 1750 lagi, orang Muslim dan orang Hindu hidup dengan aman di Ayodhya tersebut. Malah berdekatan dengan Masjid Babri itu sendiri adalah satu kuil yang dianggap tempat kelahiran Dewa Rama itu sendiri. Tak ada pergaduhan, mereka hidup aman. Maka siapa yang pertama yang kata bahawa Masjid Babri ini dibina di atas runtuhan kuil sampai mencetus pergaduhan Muslim dan Hindu? Siapa lagi? British. Montgomery Martin adalah yang pertama menanam bibit kebencian antara Hindu dan Muslim supaya pihak British dapat memerintah dan menjarah hasil bumi India dengan lebih mudah
bila masyarakat berpecah. Apatah lagi Muslim di bawah Empayar Mughal adalah pihak yang berkuasa tentera. Sedangkan Hindu pula adalah majoriti. Maka British fikir, ini bagus. Kalau nak pecahkan kuasa, hang kena buat diorang bergaduh. Pergaduhan sektarian antara Muslim dan Hindu di India hanyalah berlaku setelah kedatangan British dan parahnya masih bernanah sampai sekarang. Sebelum kedatangan British, India di bawah Empayar Mughal adalah kuasa besar dunia dengan 25% GDP dunia datang daripada India. Besar tu. Bila British tinggalkan India, India cuma hanya ada 4% daripada GDP dunia. Walau itu dia rompak negara orang. Jadi bila penjajah kata diorang menjajah, diorang mengkoloni untuk memajukan tanah taklukan mereka, itu membongak je. Semua kemudahan infrastruktur, kereta api lah, dasar pendidikan yang diorang buat, semua itu bukan untuk kepentingan tanah jajahan langsung, bukan untuk kepentingan orang yang dikolonisasi, tak. Tetapi untuk kepentingan British. Dasar-dasarnya semuanya untuk menguntungkan penjajah. Bagaimanapun antara nanah dan kanser tinggalan British yang paling menyakitkan dan yang paling menyedihkan adalah apa yang diorang buat kepada Timur Tengah. Timur Tengah juga dapat kena juga. Dalam video juga. sebelum ini saya ada jelaskan macam mana Khilafah Uthmaniyah boleh jatuh dan dah pasti British mainkan peranan yang sangat penting. Tapi kisah besarnya lagi mengguris hati daripada tu. Di hujung nyawa Khilafah Uthmaniyah, tanah Arab mula memberontak dan mereka nak keluar daripada Khilafah Uthmaniyah. Lalu Arab pun buat keputusan untuk berpakat dengan British untuk membantu mereka keluar daripada Khilafah, membantu mereka mendapatkan kemerdekaan dan membantu mereka untuk jadi khalifah setelah Khilafah Uthmaniyah tumbang. Sangat-sangat sedih. Maka Britain pun setuju orang Arab dengan hang tolong kita orang jatuhkan Khilafah Uthmaniyah. Kita orang akan tolong korang untuk merdeka. Malah kita orang akan support, kita orang akan pastikan engkau yang jadi khalifah setelah Khilafah Uthmaniyah jatuh. Tapi senyap-senyap tanpa pengetahuan orang Arab, Britain dan Perancis buat pakatan rahsia yang diberi nama Perjanjian Sykes-Picot 1916. Diorang jarah dan diorang bahagi-bahagikan wilayah Uthmaniyah sesama diorang macam potong kek. Jadi bila kau potong sesuka hati negara-negara, dah pastilah macam-macam lah jenis konflik yang akan berlaku. Tapi daripada perjanjian ini juga bermakna Britain buang janji diorang dengan orang-orang Arab masuk dalam longkang. Dunia Arab dan dunia Islam dah kena game. Setahun kemudian berlakulah perjanjian Balfour antara Lord Rothschild dengan Britain. Lord Rothschild merupakan penaja utama gerakan Zionism. Dengan ini Britain akan mewujudkan sebuah negara Yahudi di Palestin. Jadi krisis besar-besaran, genosid, pembunuhan besar-besaran yang kita tengok sekarang ini tak lain tak bukan memang ada tangan terkutuk British di belakangnya. Jadi itulah dia sedikit sebanyak penerokaan kita terhadap dosa-dosa terkutuk yang dilakukan oleh Empayar British. Apa pandangan anda? Ada lagi tak? Dan mestilah ada lagi, ada banyak lagi. Tulis dalam bahagian komen. Ini mendatangkan banyak pengajaran kepada kita. Yang pertama sekali bahawa kita jangan mudah terperangkap dengan game-game geopolitik yang dimainkan oleh kuasa besar.
Kita jangan menjadi seperti bidak-bidak di papan catur. Kita dimanipulasi, dieksploitasi tanpa kita tahu pun. Baca sejarah, hayati dan lengkapkan diri kita dengan ilmu. Jadi kalau anda suka dengan video ini dan anda nak dengar lagi banyak-banyak video lain selepas ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan jangan lupa kalau anda menyokong saluran ajar untuk menjadi ajarian, untuk memberikan mungkin sedikit sumbangan yang membantu kami untuk menghasilkan lebih banyak konten bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mind blowing ya, penuh dengan ilmu ya. Jadi ada peran besar sebenarnya dari awal-awal itu, ada peran besar dari teori evolusinya Darwin ya. Itu akhirnya mencetus kolonialisme yang mendorong British untuk melakukan kolonialisme gitu. Pengaruhnya sampai sekarang masih terasa ya, masih di India, masih ada isu perkauman, di Palestine itu kan, itu Zionism itu juga mereka yang mencetus. Ya, terima kasih kepada Ajar Channel ya yang telah menjelaskan ini dengan cukup detail, dengan cukup panjang lebar. Semoga ada ilmu yang bisa kita ambil, ada hikmah yang bisa kita petik, dan kita sebarkan ilmu ini, kita jadikan pembelajarannya, pegangan untuk kita tidak mudah terprovokasi oleh tipu daya British ini, tipu daya orang-orang jahat itu guys ya secara umum. Oke, saya jumpa di sini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.